Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu pilihan raya umum ke-15 yang mana kita tahu bahawa ramai calon-calon daripada pelbagai parti, bahkan kadang yang kita tak nampak pun kali ini menjadi calon-calon di pilihan raya umum ke-15. Antara calonnya ialah Siti Zabedah Kasim ataupun lebih terkenal sebagai Siti Kasim. Beliau mengeluarkan satu kenyataan pada pagi ini ataupun semalam. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Hello kawan-kawan. Okey. Suara tak ada, saya sudah hilang. Tapi hari ni saya nak buat juga video ni pasal saya nak gelakkan semua orang yang mengutuk saya tentang kenapa saya nak bercakap tentang tentang agama, perpisahan agama dan kerajaan. Okey, kamu dah tengok kan keputusan pilihan raya? Yap, keputusan pilihan raya yang terkini. Saya kata kita punya anak-anak telah di PAS yang paling tinggi mereka. Kamu ingat mereka akan menjadi 40 kursi lebih PAS. kita? Tak ada. Kamu tengok siapa mereka pilih. Ini adalah kerana otak mereka telah dicuci sudah lama. Dicuci sudah berpuluh tahun. Dia mesti pilih puak-puak yang kononnya memperkasakan agama mereka. Tapi of course mereka tak faham. Mereka melalui sistem yang telah mencuci otak mereka. So you think it's not going to affect you? It's going to affect you, my friend. It's happening faster than I expected. Anyway, don't talk about religion and race. Don't talk about separation of powers and government. There you go. And I can foresee another 5 years if the system not change. If we don't stop washing or brainwashing the children. And the rakyat, this is what you get, my friend. Budak-budak ni kena brainwash katanya. Wait and see. And to those Malays, or whoever lah, Perikatan Nasional and PAS, bagus. Korang yang pertama yang akan kena nanti, tengoklah. PAS yang akan kena dulu. Come to people like me. Because we will be gone. We will be gone. This country will be full of Islamofasis. Islamofasis. And, Taliban. Taliban. Melayu yang pilih Perikatan Nasional dan juga PAS. Good luck. People like me is not going to be around to help you anymore. Siapa Good minta luck tolong hang? You choose your own grave. Okay? So, siapa yang kata jangan bercakap, the result. I'm not surprised. Thank you. I got the last laugh. Thank you. The last laugh tapi lepas tu saya tengok dia keluar lagi kenyataan dia. Hari ni saya nak bagi ulasan secara santai saja berkaitan tentang isu ni, dakwaan ini daripada Siti Kasim. Yang pertama, saya nampak bahawa Siti Kasim ni agak dia tak puas hati disebabkan kemenangan parti PAS di dalam pilihan raya kali ini agak banyak sama ada dia bergabung dengan Perikatan Nasional ataupun dia tidak bergabung dengan Perikatan Nasional. Jumlah kemenangan itu cukup besar sehingga ia menyebabkan Siti Kasim merasakan boleh jadi Islamofosis ataupun Islamofobia ataupun isu Talibanis. Dia kata akan ada Taliban dekat sini. Setahu saya, walaupun pro dan kontra kemenangan daripada pihak PAS, tapi setahu saya sejak daripada kemerdekaan sampai ke hari ini, apabila PAS mendapat satu-satu negeri, satu-satu negara, tidak pernah lagi kita dengar mereka menjalankan Talibanis di negara-negara berkenaan ataupun di negeri-negeri berkenaan. Di Kelantan telah ada, di Terengganu telah ada, kita pergi makan minum kat tempat sana tidak menjadi masalah. Melancong kat situ pun okey, makan kopok leko pun tidak menjadi masalah. Cuma di dalam pilihan raya kita memilih tim yang terbaik dan rakyat telah memilih tim yang majoritinya adalah daripada kalangan ahli PAS ataupun bukan kalangan ahli PAS, daripada calon PAS yang paling tinggi daripada sudut dapatan undi di negara kita. Jadi itulah yang berlaku dan kita akan menghadapi satu parlimen, tak kiralah PAS menjadi kerajaan ataupun PAS menjadi pembangkang, tetapi wakil rakyat yang paling ramai di dalam parlimen nanti adalah daripada
parti PAS. Itu adalah satu perkara yang kita tidak pernah nampak sebelum-sebelum ini dan tidak patut pada saya apabila Siti Kasim dia membawa isu Talibanis dan sebagainya, kerana ia tidak relevan langsung di dalam negara ini. Ya, kita tahu mungkin ada beberapa tokoh-tokoh daripada parti PAS yang tidak mewakili PAS mempunyai pandangan-pandangan yang agak kasar, agak pelik, yang menerakakan orang, dan kita telah buat reaction tentang kenyataan-kenyataan mereka, tetapi itu tidaklah menjadi kayu pengukur bahawa PAS adalah satu parti politik yang bermasalah daripada sudut sentimen yang keterlaluan. Dan kita tengok bukti yang telah ada pada hari ini di Kelantan dan juga di Terengganu, bahkan di Kedah. Kita tak nampak Talibanis di situ. Mereka cuba untuk membaiki negeri-negeri yang mereka miliki. Jadi kalau nak kata isu Talibanis, tak kiralah orang tu PAS ke, orang tu bukan PAS ke, BN ke, perikatan ke dan seumpamanya, ia berdasarkan kepada sikap individu yang telah dikumpulkan, sikap-sikap yang tidak bagus. Dan saya yakin dan percaya ia tidak berlaku di dalam parti PAS. Saya bukan untuk mengangkat parti, tetapi saya nak mahu menjelaskan tentang kebenaran di dalam setiap pihak. Hari ini kita menghadapi kerajaan yang tergantung, yang mana ia berlaku pada sebelum ini dan sebelum-sebelum ini, dan ia cukup menarik untuk dibahaskan. Dan apa yang berlaku dalam kerajaan yang tergantung ini, ia menjadi bukti bahawa setiap parti politik tidaklah maksum. Hari itu mereka saling bermusuhan, hari itu mereka saling bercakaran, hari itu mereka kata kawan ini khianat, hari ini mereka bersanding di satu tempat untuk mendapatkan kekuasaan. Itu adalah isu politik yang mana orang politik mesti sembang dengan cara politik. Saya juga mungkin sedikit bersetuju dengan Siti Kasim di dalam isu tidak menggabungkan sentimen keagamaan di dalam isu kepartian dan juga pentadbiran. Kerana jika sentimen-sentimen itu dia bawa, ia boleh membawa satu perkara yang tidak bagus di dalam pemerintahan. Tetapi apa yang perlu kita bawa? Kita perlu bawa etika di dalam agama. Sebagai ahli parlimen yang berinteraksi secara langsung di dalam pentadbiran negara Malaysia, kita pasti akan menemui pelbagai etika-etika Islam yang sepatutnya diangkat. Ini juga adalah cabaran untuk PAS. Ini adalah satu cabaran untuk PAS di dalam parlimen Malaysia. Kita nak tengok parlimen kita ini bagus ataupun tidak, Islamik ataupun tidak, kita tunggu parlimen bersidang nanti. Kerana anggota-anggota parlimen daripada parti PAS adalah yang paling ramai. Kita tengok adakah calon-calon Muslim ini dapat memberikan efek di dalam pentadbiran. Saya berharap bahawa calon-calon Islam ini dapat memberikan sumbangan yang cukup besar di dalam agama kita. Sahabat-sahabat, ingat satu hadis Nabi SAW, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Berpadalah di dalam mencintai kekasihmu, kerana boleh jadi satu hari nanti dia menjadi orang yang paling kamu benci, dan berpadalah di dalam membenci orang yang kamu musuhi, kerana boleh jadi dia akan menjadi kekasihmu pada suatu hari nanti. Hadis ini dikatakan bahawa datang daripada Nabi SAW. Sebahagian para ulama menyatakan sahih, sebahagian menyatakan hasan, sebahagian menyatakan daif. Tetapi Imam Al-Daruqutni menyatakan yang sahih ia adalah mauquf kepada Ali radhiyallahu anhu. Jadi ia adalah kata-kata Ali radhiyallahu anhu. Ia adalah satu kata-kata yang sahih daripada sudut maksud, iaitu kita berpadalah di dalam mencintai seseorang dan berpadalah di dalam kita membenci seseorang. Janganlah sampai kebencian kamu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan kita terlalu terikat dengan kata-kata dan juga gaya orang politik. Hari itu mereka bermusuhan, mereka berperang. Hari ini mereka berpeluk cium bersama-sama. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan Malaysia menjadi negara lebih maju setelah PRU 15.